Assalamualaikum. Hari ini kami satu kumpulan ingin membentangkan tugasan yang telah diamanahkan oleh Dr. Abdullah kepada kami. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azim Adaha bin Syariman, nombor matrik 071035. Tugasan pertama, LDK 3, topik 3. Tanggungjawab insan hubungan dengan manusia. Kepentingan tanggungjawab diri ialah sanggupnya seseorang manusia melaksanakan kewajipan dan tugas dengan sempurna. Contohnya, dari aspek lahiriah, seseorang harus berusaha mempertingkatkan kemampuan dirinya termasuklah ilmu, kesihatan diri dan maruah diri. Selain itu, kepentingan tanggungjawab keluarga pula ialah peranan yang harus dilakukan oleh setiap individu terhadap keluarganya bagi memastikan imej dan maruah keluarganya tidak tercalar. Misalnya, menghormati kedua ibu bapa kita dengan bercakap dengan nada yang lembut. Akhir sekali, kepentingan masyarakat ialah mereka hendaklah menunjukkan budi pekerti yang baik terhadap semua orang agar tidak dipandang hina. Sekian itu sahaja yang saya dapat ungkapkan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzulin binti Syarif, nombor matriks 071587. Saya akan membentangkan tentang refleksi tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara dalam pembentukan personaliti unggul. Yang pertama, refleksi tanggungjawab terhadap agama. Kita perlulah mengamalkan amalan bertegur sapa dan kunjung mengunjung. Oleh itu, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Selain itu, kita juga dapat mengelakkan daripada sifat mementingkan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Seterusnya, refleksi tanggungjawab terhadap bangsa. Kita perlulah saling hormat menghormati kaum dan budaya lain yang ada di Malaysia. Oleh itu, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya ketidakfahaman dan permusuhan antara kaum. Dan yang terakhir, refleksi tanggungjawab terhadap negara. Contohnya, kita perlulah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain supaya negara kita terus maju di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Ismail binti Muhammad Nazli, nombor matrik 070814. Okey, timbal balas tanggungjawab negara kepada rakyat juga merupakan salah satu cara untuk merapatkan hubungan antara manusia. Okey, sekarang kita tahu sesebuah negara ni perlu bertanggungjawab untuk menyediakan pembangunan yang mantap kepada rakyat-rakyatnya. Okey, timbal balas ni juga diguna pakai dalam menjamin kesejahteraan negara. Sebagai contoh, pihak pemimpin negara ni perlu memastikan rakyat ni hidup dalam keadaan yang seimbang dan terjamin. Sekarang ni pihak kerajaan dah mewujudkan macam-macam pelbagai langkah seperti antara salah satu kerajaan terapkan pendidikan moral insan dalam sesi pelajaran. Oleh itu, ia dapat lahirkan pelbagai generasi, pelbagai jenis modal insan dalam negara pada masa yang akan datang. Selain itu juga, pemimpin juga perlu memberikan bantuan ataupun subsidi kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Seperti contoh, golongan B14. Okey, dengan asbab inilah akan mewujudkan timbal balas dan apabila kerajaan bagi bantuan kepada rakyat, rakyat akan lebih patuh kepada pemimpin dan akan mematuhi undang-undang. Oleh itu, negara kita perlu cakna akan keadaan negara bagi membentuk personaliti unggul. Okey. Dalam Islam perlu menggalakkan keharmonian dan keamanan bersama supaya dapat lakukan kehidupan seharian kita dengan aman. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml ayat 18 yang ceritakan tentang seekor semut ni, dia seru kawan-kawan dia untuk berlindung daripada bahaya. Okey, dengan ayat inilah kita dapat mengajar kita tentang sikap tanggungjawab terhadap sesama manusia untuk saling mengingati dalam kebaikan dan keselamatan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Khairan Sufia dan saya akan meneruskan dengan topik 5 iaitu hubungan insan. Pertama sekali, kekurangan dalam berinteraksi dengan ibu bapa ialah bila kadang-kadang kita tak sedar kita macam tertinggi suara dengan ibu bapa kalau kita berbincang dengan ibu bapa kita tapi kita tak setuju dengan pendapat diorang. Seterusnya,
kita juga kadang-kadang macam terlupa nak pandang ke arah muka dia orang kalau kita tengah bercakap dengan dia. Seterusnya, dari segi kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru. Contohnya, bila cikgu mengajar kat depan, kita bersembang dekat belakang. Selain itu juga, kita bercakap dengan nada yang tidak sopan. Kita cakap kasar dengan cikgu. Lagi satu, bila kita tak beri salam, kalau kita terserempak dengan guru, ataupun bila kita terserempak dengan cikgu, kita tak hulurkan bantuan ataupun pertolongan bila kita nampak dia pegang barang yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatin Nabila binti Mafauzi, nombor matriks 071681. Poin yang ketiga ialah kekurangan adab dalam berinteraksi dengan pemimpin. Pemimpin ni orang yang bertanggungjawab untuk memimpin sesebuah negara. Pemimpin negara, peranan dia penting untuk memastikan kestabilan dan pelaksanaan undang-undang. Menurut Islam, hukum mentaati pemimpin ialah wajib selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Oleh itu, kita sebagai rakyat perlulah mentaati kepada pemimpin. Ketaatan kita terhadap pemimpin perlulah dalam perkara yang baik dan makruf. Kebanyakan netizen di media sosial ramai yang mengkritik sehingga melemparkan cacian, makian dan juga hinaan terhadap pemimpin. Rakyat haruslah sekurang-kurangnya berbincang dengan baik dengan pemimpin. Kita perlulah menghormati pemimpin kita kerana pemimpin umpama tiang utama dalam negara. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamira binti Amir, nombor matrik 071260. Hari ini saya akan membincangkan tentang kekurangan adab berinteraksi sahabat. Antara kekurangan adab dalam berinteraksi dengan sahabat ialah berbicara dengan perkataan yang kesat dan tidak baik dalam keadaan marah atau emosi yang tidak stabil. Contohnya pengalaman saya semasa sekolah. Saya pernah marah kepada sahabat saya dan menuturkan kata-kata yang tidak baik seperti mengada-gada dan geding. Natijahnya dia terkecil hati dan menjauhkan diri dari saya selama beberapa hari. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan sahabat supaya hubungan persahabatan lebih erat dan berkekalan. Terima kasih. Saya Ani Safia, nombor matriks 070812. Kekurangan diri dalam berinteraksi dengan pekerja am atau pelayan kedai makan. Untuk pekerja am, bersikap sombong terhadap pekerja am. Contohnya, masyarakat cenderung bersikap sombong dalam berinteraksi dengan pekerja am atas sebab mereka tidak berpendidikan. Untuk pelayan kedai makan pula, yang pertama, tiada belas kasihan dalam menegur kesilapan pelayan. Contohnya, jika pelayan itu tersalah mengambil pesanan pelanggan, pelanggan tersebut akan memarahi pelayan itu tanpa belas kasihan. Oleh itu, kita perlulah saling memahami keadaan masing-masing kerana mungkin pelayan itu mempunyai masalah. Yang kedua, tidak bercakap dengan sopan. Contohnya, membuat pesanan dengan intonasi suara yang kasar yang akan menimbulkan perasaan negatif antara pelayan dan pelanggan. Oleh itu, kita perlu mengamalkan nilai hormat menghormati kerana komunikasi yang baik itu sangatlah penting dalam berinteraksi. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazidah Harim binti Rusdi, nombor matrik 0718. Antara kekurangan dalam berinteraksi dengan pelajar non-Muslim ialah bergurau senda dengan mereka sehingga menyentuh provokasi tentang isu sensitiviti agama atau budaya mereka secara langsung atau tidak langsung. Hal ini akan menyebabkan mereka memandang rendah terhadap Islam sekaligus menganggap kita sebagai Zionis. Antara kekurangan dalam adab interaksi dengan jiran pula ialah
Apabila kita terlalu selesa dengan jiran kita, kita akan bercerita macam-macam kepada mereka sehingga hal peribadi kita pun kita bercakap dengan mereka. Sekaligus ini akan membuka aib kita sendiri. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.